maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaah, Jumaah Mubarakah insya-Allah, dan semoga Jumaah pada hari ini membawa keberkatan kepada kita semua. Bukan hari ini saja, insya-Allah semoga hari-hari yang mendatang juga begitu, dan insya-Allah semoga kita hari Jumaat ini kita hidupkan banyak pelbagai perkara-perkara sunnah, kita amalkan surah Kahfi, kita hari ini lawan nak pergi sembahyang Jumaat, nak bersihkan diri, nak menjaga kebersihan dengan lebih padulah kan, insya-Allah, dan juga banyak bersedekah insya-Allah pada hari Jumaat ini. Dan hari ini pagi lagi ni kan, hari Jumaat ada yang cuti Kedah, Johor, Kelantan kan, Uganda ke mungkin cuti juga. Kita akan bersama pagi ini dalam Assalamualaikum, assalam subuh, insya-Allah bersama dengan Mihrab, iaitu pelihara diri keluarga dari api neraka. Ini sebenarnya ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi apa maksudnya pelihara diri dan keluarga daripada api neraka? Insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazri Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi lagi Ustaz dah bersama dengan kita. Tapi tak boleh pandang lama Ustaz ni, sebab
teringat kepada Ustaz Syadia. Itulah dia. Dan insya-Allah jadi Ustaz pagi-pagi lagi cerita pasal api neraka ni. Allah panas. Pagi-pagi cuma ni panas Ustaz. Tapi panas ni lah yang perlu kita dengar supaya kita tidak terperosok, terjerumus ke dalam api neraka. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk kita ada rasa untuk menambah, ada rasa untuk mencambah iman dan amal kita. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pelihara diri dan keluarga daripada api neraka? Silakan Ustaz. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton TV Hijrah yang dikasihi Allah SWT. Pada pagi yang Jumaat yang mulia ini, kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Yang mana pagi-pagi ini kita dah bincang satu topik yang sangat hangat tentang api neraka. Jadi dalam surah At-Tahrim yang disebut sebentar tadi oleh Amy tentang qu anfusakum wa ahlikum nara, itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang mukmin yang yakin, yang percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Jadi perintah ini kalau kita tengok adalah satu mega projek. Sebenarnya satu projek yang sangat besar yang kita katakan sebagai satu perjuangan besar kepada kita selaku orang beriman untuk memastikan diri kita, ahli keluarga kita, anak kita, isteri kita supaya tak disentuh oleh api neraka Allah dan tidak dimurkai oleh Allah. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara ini telah ditafsirkan oleh beberapa mufassirin, antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Contohnya dia kata tentang ayat ini, didiklah diri dan anak kamu, didiklah diri kamu dan anak kamu kepada perkara-perkara yang Allah hendak. Kemudian ada lagi mufassirin yang berkata lagi, amalkan ketaatan kepada Allah SWT dan jauhkan kemurkaan. Dan yang paling menarik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dia menyatakan pandangan Mujahid tentang bertakwalah kamu kepada Allah dan ajar serta didik anak-anak kamu supaya jadi orang bertakwa. Ini yang paling maksimum, yang paling power sebenarnya. Jadi mega projek kita untuk melahirkan orang bertakwa daripada bermula dengan diri kita ni adalah satu program yang sangat besar yang bukan senang. Sebab tu ketika turun surah At-Tahrim ni, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya kat Rasulullah, Rasulullah SAW, kami menjaga diri kami daripada api neraka, macam mana pula dengan anak-anak keluarga kami? Rasulullah kata, larang diri mereka daripada buat perkara-perkara yang durhaka dan perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya benda ni diambil berat oleh orang-orang terdahulu. Hatta Rasulullah SAW sendiri mengambil berat perkara ini serius sebab dia melibatkan neraka dan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita tak cerita tentang neraka kepada anak-anak kita, pada diri kita, kita tak boleh jadi role model kepada anak kita. Macam manalah kita nak rasakan bahawa ini satu mega projek yang tak boleh kita sepikan. Orang kata kempen nak selamatkan diri daripada api neraka ni, dia bukan kempen orang kata ada waktu-waktu dan saat-saat. Ya. Dia setiap saat dan hari. Kalau sekarang orang sibuk panas dengan PRN. Tapi sebenarnya kempen untuk selamatkan diri daripada keluarga dan keluarga daripada api neraka sebenarnya lagi hebat dan lagi besar. Pasti Allah akan tanya. Allahu Akbar. Ini adalah kempen di mana dia tidak ada had, tak ada limit. Kalau kempen minggu ni saja, bulan ni saja. Tapi untuk kempen selamatkan diri dan ahli keluarga daripada api neraka ini adalah kempen forever sehingga lagi mana kita hidup, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya kalau kita tengok nak menjauhkan diri kita daripada api neraka, nak mencapai syurga Allah, ikut perintah Allah, jauhi larangannya. Nampak macam mudah kan? Betul. Tapi sebenarnya ada pelbagai lagi daripada berbagai sudut lagi. Contohnya ada fitnah yang mempengaruhi fitnah dan dugaan fitnah ni bukan fitnah orang kata kena ujian lah. Ujian, cubaan, dugaan. Terutamanya generasi sekarang. Contoh teknologi moden. Semuanya di hujung jari. Orang tak tahu pun. Tapi macam-macam yang boleh berlaku, yang bakal berlaku dan sebagainya. Yang boleh mungkin memesokkan akidah, akhlak dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz? Bagaimana untuk kita mengelak daripada perkara-perkara ini? Jadi soalan ni sebenarnya soalan yang sangat panjang kalau kita nak jawab, tapi kita pendekkan. Sebenarnya masalah yang Allah jadikan kepada kita ni sebenarnya adalah sebagai satu ujian. Allah nak tengok siapa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang boleh buat yang the best, kan? Jadi maknanya ujian ni bagus sebenarnya untuk kita. Jadi kalau kita tengok macam mana kita nak keluar daripada masalah fitnah ni, sebenarnya kita tak ada cara lain ialah kita kena dekatkan diri dengan Allah SWT. Dan kita kena tahu bahawa Rasulullah SAW sebut bahawa semua umat dia akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan. Enggan daripada apa?
Orang ajak pergi majlis ilmu tak nak, orang ajak tengok TV Hijrah tak nak, orang ajak dengar kuliah tak nak kan. Semua benda-benda yang baik banyak bertangguh dan banyak bagi alasan. Jadi ini sebenarnya dia menjauhkan diri dia daripada syurga, mendekatkan diri daripada neraka. Menjauhkan diri daripada rahmat, mendekatkan diri daripada murka Allah SWT. Jadi fitnah ni sebenarnya kalau kita tengok zaman kita ni lebih mencabar daripada zaman dulu. Dulu tak ada gadget, sekarang ada gadget. Apa yang kita nak buat? Sekarang ni kita sebenarnya kena banyak muhasabah. Kita kena berusaha sungguh-sungguh dengan tidak pernah putus asa. Kita kena pastikan bahawa kita kena cari idea. Macam mana? Idea kena sentiasa cari. Bukan maksudnya kita buat satu perkara tu terus selesai masalah anak kita. Takkan. Allah takkan biarkan kita mudah. Dia kena susah. Nak masuk syurga ni kena bayar dengan harga yang mahal. Jadi maknanya pertama sekali kalau kita tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sendiri ajar, dia kata alimu auladakum salat khisal. Pertama, ajar anak kamu supaya cinta pada Nabi kamu. Yang kedua, ajar cinta pada Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ajar kepada anak kamu baca Quran, cinta Quran. Kalau kita tengok benda ni nampak simple, tapi sebenarnya susah. Sebab hari ni anak-anak lebih kenal Ultraman, lebih kenal apa lagi, Superman, idola-idola yang lain yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini cabaran sebenarnya. Macam mana kita nak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan produk-produk yang melibatkan digital contohnya, supaya anak-anak kita tak terangsang dengan animasi-animasi yang menjauhkan dengan Allah. Jadi cabaran ni membuatkan kita kena jadi seorang ayah, ketua keluarga, ibu dan ayah yang sentiasa kreatif. Tak boleh cari A, cara B. Tak boleh kanan, kiri. Jadi maknanya tak boleh putus. Hubungan dengan Allah, anak-anak tu kena jaga. Saya bagi contoh. Biasa batuk pagi ni sebab panas. Cerita topik panas kan. Awak cakap Ustaz sila jemput minum dia. Jadi kalau kita tengok, hubungan dengan Allah sangat kena jaga. Saya bagi contoh, orang yang kawan-kawan kita tengok, anak-anak dia dibawa sembahyang berjemaah setiap solat. Dan ini sebenarnya arahan Allah. Allah kata, hendaklah kamu arahkan anak-anak kamu untuk solat. Perintahkan mereka untuk solat. Dan sabarlah dengan keadaan tu. Sabarlah bila nak buat benda tu. Maknanya nak buat tu bukan senang. Dia susah nak buat benda tu. So bila kita buat benda tu, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan mengawal masalah-masalah fitnah daripada terkena pada kita. Sebenarnya kalau kita nak mengharap kekuatan dan idea kita, strategi kita tak mampu. Hanya Allah sajalah yang mampu memberi hidayah dan taufik pada kita. Yang penting kita buat. Faqul i'malu fasayarallah. Jadi maknanya kita kena buat dulu. Satu step ni dulu kalau boleh buat, kita kuatkan hubungan hablumnallah kita dengan Allah dengan Rasulullah, insya-Allah akan terjaga. Allahu Akbar. Dan sebenarnya Ustaz jawapan tadi telah berkait dengan soalan saya sebenarnya. Adakah kita mungkin kadang-kadang kalau di hari bekerja kita mungkin tak sempat nak pergi solat, bukan kita lah, maknanya rijal di rumah kita kan, tak sempat nak pergi solat jemaah dan sebagainya di waktu subuh. Tapi adakah pada pagi ini ada yang untuk mereka yang tak bekerja pada hari ini, adakah anda telah menyempatkan diri anda untuk bersama-sama dengan jemaah di masjid dan sebagainya, dan juga menunjukkan contoh yang baik, memberikan amalan untuk diikuti oleh anak-anak dan sebagainya. Dan inilah yang juga kita nak tahu daripada Ustaz, bagaimana nak jadi contoh yang baik dalam menjaga dan memelihara diri dan keluarga daripada, supaya kita terhindar daripada api neraka, dan barangkali ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan secara drastik untuk tidak terjerumus ke dalam lempah api neraka. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
sang Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Itu dia, insyaAllah kempen infak juga merupakan satu kempen yang perlu kita sentiasa kempen dalam diri kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak sambung sikit bagaimana untuk menjadi contoh yang baik dalam menjaga dan memelihara diri daripada api neraka ni. Bukan saja kita tapi ahli keluarga kita. Kita ni sebagai ketua, mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai isteri, mungkin sebagai suami, sebagai nenek dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, sebenarnya nak menghadapi anak-anak kita ni, pertama sekali kita kena hadapi diri kita lah. Yang kita nak kena tahu bahawa banyak Rasulullah sebut yang mengyahudikan, memajusikan dan menasranikan anak-anak yang ibarat kain putih ni adalah mak bapak. Jadi bila kita baca dan kita hati hadis ni, patutnya kita kena takut. Sebelum nak kahwin tu dah fikir standby ke tak standby nak jadi suami isteri ni kan. Dah tahu dah tentang agama. Amalnya pendidikan agama tu dah kukuh dah. Boleh tak jadi leader dalam rumah tangga kan. Lepas tu boleh tak jadi role model. Jadi kalau mak bapak dia tak jadi role model, sekat kahwin, lepas tu nak ada anak dan dibiar, tak dididik, dia jadi tak ada apa-apalah. Jadi kat sini cabaran kita ialah kita nak kena dekatkan ataupun kita nak kena kenalkan anak kita dengan Tuhan. Allah yang mencipta neraka dan yang empunya murka. Kita nak kena kenalkan. Tapi mak bapak kenal tak dengan Allah? Kalau tak kenal, masalah. So kita kena kenalkan dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru, ulama yang boleh membawa kepada kenal Allah. Neraka. Bila disebut neraka, anak-anak kita tahu tak neraka tu apa? Ke dia sebut neraka tu boleh gelak-gelak? Jadi kalau boleh gelak-gelak, sebenarnya masalah. Neraka tu kita kena cerita macam mana cerita dahsyatnya makanan dia, macam zakum apa semua kan, makan pecah usus apa semua kan. Dia bukan macam kita makan kambing, kita makan kambing guli apa semua. Dia makanan-makanan yang dihidangkan, bahkan dia punya cambuk pun kalau dikumpulkan seluruh manusia dan jin tak boleh angkat. Jadi kalau perkara-perkara ini kita tidak boleh bersiap sedia untuk kita ke depan. Susah sebenarnya kita nak cerita macam mana kita nak buat apa ni, selesaikan masalah yang sedang mencabar kita sekarang ni. Sofia. Ya, maksudnya macam bila kita tak tahu, bila kita tak cerita betapa azabnya neraka itu, bagaimana kita nak timbulkan rasa takut kepada neraka itu. Sebab dia tak tahu. Kita pun tidak ada gambaran mengenai nak takut buat apa kan. Tapi bila kita tahu, bila kita faham, bila kita memahami ayat-ayat Al-Quran tentang azabnya neraka itu, buatkan kita akan rasa takut dan kita akan rasa nak jauh, tidak mahu langsung. Maknanya kita merindukan syurga yang diidam-idamkan. Jadi Ustaz, alhamdulillah, dan Ustaz juga kalau kita tahu sedia maklum, Ustaz juga merupakan duta Pertubuhan Mihrab yang mana sekarang ini sedang berusaha untuk membantu pihak Pertubuhan Mihrab bagi mengumpul dana kempen membangun aset-aset Islam. Dan juga sekarang ni kita pun masih dalam bulan Muharram lagi. Infak pun sebenarnya menjadi bahagian penting dalam berebut kelebihan bulan Muharram. Jadi kalau dapat Ustaz cerita berkenaan dengan infak, bulan Muharram dan juga serba sedikit tentang kempen ini. Ya, jadi berkenaan dengan kempen kita ni, kempen membina aset Islam ni, sebenarnya kita bagi kepada dua, Sofia. Kita kempen kita membina aset Islam di sudut infranya, di sudut insaniahnya. Jadi dalam mihrab ni kita tengah bantu sekolah MTS FAS, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang dah 10 tahun lebih dah duduk kat bangunan kedai, nak ada bangunan sendiri.
Pelajar pun dah hampir 400 orang. Jadi tak sesuai lah duduk di bangunan kedai itu sebab aktiviti yang Masya Allah sangat aktif. Jadi perlukan tempat. So kita tengah bantu MTS FAS untuk dibangunkan di kawasan yang berdekatan dengannya di Taman Seri Gombak. Dan kemudian ada 2 masjid yang kita tengah nak bantu yang lagi tinggal beberapa persen saja, iaitu Masjid Sungai Ramal Dalam, Masjid Al-Falah dan juga Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang. Jadi maknanya dua-dua masjid ni satu kawasan yang strategi, tempat yang memudahkan orang lalu lalang untuk berhenti sembahyang dan beribadah, tapi tinggal beberapa persen saja lagi nak siap. Dan kita nak bantu dan ajak semua orang sama-sama menyahut seruan untuk kita sama-sama hulurkan bantuan kepada mereka supaya terlaksana hasrat untuk membina masjid yang indah dan sesuai untuk kegunaan sekarang itu. Dan kalau kita tengok sekarang ni kita nak selamatkan diri kita daripada api neraka. Ada Rasul satu hari seorang bertanya kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, macam mana nak masuk syurga ni? Dia kata, aku pernah tanya soalan ni kepada Rasulullah SAW. Waktu aku tanya tu, Rasulullah kata, hendaklah kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Lepas tu Sayyidina Abu Dzar kata, ya Rasulullah, tentu perlu amal. Kata, ya perlu beramal, iaitu kenalah kamu berinfak dengan sebahagian kecil harta kamu. Macam mana pula kalau kami miskin Rasulullah? Tak mampu kan? Hendaklah kamu mengajak orang buat baik dan menegah orang buat kejahatan. Hadis tu panjang. Tapi nak pendekkan cerita tentang infak tu adalah salah satu saranan Nabi untuk seorang tu masuk syurga. Artinya dia terhindar daripada api neraka lah. Itu tak kira lagi dalam surah Saf yang Allah tawarkan satu perniagaan yang boleh selamatkan daripada api neraka. Sekarang orang tawarkan investment untuk semata-mata berbentuk duniawi yang kadang-kadang banyak scam. Ini Allah tawarkan perniagaan dengan Allah yang tak pernah rugi, iaitu tijaratan lan taburah. Kan, dengan cara dia berinfak, dengan cara dia berjihad fisabilillah dengan hartanya. Maknanya harta ni sebagai satu cara pendidikan Allah untuk mentarbiah diri kita. Kalau kau boleh infak harta, insya-Allah boleh infak nyawa. Macam mana para sahabat Nabi dulu. Kalau tak boleh infak harta, tiba-tiba nak cakap infak nyawa, itu semua adalah kata-kata kosong. Itu dia. Dan Ustaz, bila kita dah dengar berkenaan dengan rasa macam hari ni, tambah pula hari ni hari Jumaat kan, berkobar-kobar rasanya nak bersama-sama dalam kempen ni. Jadi bagaimana para penonton di luar sana yang berminat untuk menyumbang kepada kempen ini? Dan pastinya sekarang ini khususnya kepada MTS FAS, kepada di masjid di Sungai Ramal dan juga di Rawang. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Jadi Alhamdulillah sekarang semua dah dimudahkan Allah untuk kita menyumbang. Nak buat senang. Kalau kita tengok dekat kaca TV anda semua ada QR code yang boleh kita scan kat situ. Boleh terus dia akan masuk satu satu sistem untuk anda bayar secara online. Ataupun boleh hubungi nombor yang tertera atau boleh datang sendiri di pejabat kami di Taman Melati. Kat situ semua tertera di kaca TV anda. Semuanya mudah nak kita berinfak sekarang. Dengan kata lain, nak masuk syurga senang. Kempen kita tiap-tiap hari takkan pernah kita lupakan untuk mengajak kita semua supaya masuk syurga beramai-ramai. Jadi janganlah kita lepaskan peluang hari Jumaat di bulan Muharram, yang mana dalam Jumaat bulan Muharram pula tu kebaikan yang dibuat berganda-ganda, kejahatan yang dibuat juga berganda-ganda dosa dia. Wallahualam. Dan Ustaz, sebagai kesimpulanlah di pagi-pagi hari Jumaat ini dengan tajuk kita sebenarnya peliharalah diri dan ahli keluarga daripada api neraka. Jadi apa yang perlu kita sekarang ni bertindak secara drastik ini untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan diri kita, bukan kita saja Ustaz, semua yang kita sayangi daripada api neraka. Jadi Sofia, orang yang waras dia takkan nak masuk neraka. Kalau kita tanya orang kaya ke, orang miskin ke, orang cerdik ke, orang bodoh ke, semua nak masuk syurga. Semua nak berjaya sebab dia tahu syurga itu indah. Itu kampung kita yang hakiki. So tugas untuk bawa balik diri kita dan ahli keluarga kita ni satu tugas yang sangat-sangat mencabar dan besar. Dan tak boleh kita rehat-rehat, nak rehat kat syurga. So sekarang ni buatlah kerja, banyaklah berdamping dengan para ulama, menuntutlah ilmu sungguh-sungguh, banyakkanlah amal ibadah. Dan satu daripada mufassir menyebutkan, antaranya Ibnu Abbas, banyakkan zikir dan doa. Maknanya itu salah satu cara untuk kita menghindar diri kita daripada murka Allah dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama baginda Nabi SAW dalam syurga bersama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton, bukannya susah sangat, namun dia sukar sekiranya kita tidak mempunyai rasa dan jiwa. Jadi ayuh kita bina syurga bersama. Walau kat rumah sekarang ni kita rasa syurga, kita bawa keindahan kebahagiaan itu sehingga ke akhirat. Kita bawa ahli keluarga kita semua sama-sama, kita nak masuk syurga bersama semua insya-Allah. Dan semoga semua yang terhindar daripada api neraka. Bayangkan kalaulah ada insan kita yang tersayang
kita dalam InsyaAllah kita bertemu dalam syurga, tapi ada yang terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka dengan ini biarlah kita menangis di dunia daripada kita menangis di akhirat kelak, insyaAllah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Nazrin Abbas yang juga merupakan duta Pertubuhan Mihrab, dan para penonton. Jangan lepaskan peluang. Hari ini ayo kita infak bersama-sama kepada Pertubuhan Mihrab, insyaAllah, yang mana untuk membangun aset-aset Islam, insyaAllah. Like, share dan juga save, komen sekiranya anda ada apa-apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya, insya-Allah. Jom kita satukan ummah dengan ilmu. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan Amy Sofia dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Allahul Aziz yang Maha Perkasa, Allahul Hakim yang Maha Bijaksana.